Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi tutorial kita kali ini, saya akan tunjukkan kaedah untuk kita menghasilkan model bagi dinding yang diperbuat daripada bata dan dilepa simen di kedua-dua belah luar dan dalam. Okay, ataupun kita juga kenali sebagai brick wall with plaster on both sides. Dan satu lagi dinding iaitu dinding kaca yang lebih dikenali sebagai curtain wall. Okay, sebelum kita mulakan tutorial kita, kita lihat dulu hasil yang bakal kita dapat selepas melaksanakan tutorial ini. Okay, inilah dia rupa bentuk bangunan yang akan kita bina sebentar lagi ya. Okay, jadi kita akan mulakan tutorial kita sekarang. Okay, baiklah, sekarang kita akan mula melukis wall. Okay, kali ini kita akan melukis brick wall yang bersaiz 150 mm. Okay, jadi kita akan pergi kepada architecture. Okay, kita ambil wall architectural. Okay. Okay, jadi sebelum kita melukis, kita kena setkan jenis wall yang hendak kita gunakan. Okay, jadi kalau sebelum ni saya menerangkan kita cuma ambil sahaja yang mana-mana wall yang ada di sini. Tetapi apabila kita mula untuk menetapkan jenis dinding yang hendak kita lukis, hendak kita modelkan, jadi kita kena ciptakan satu wall yang betul-betul mengikut spesifikasi yang kita kehendaki ya. Okey, jadi untuk itu kita akan masih menggunakan mana-mana wall yang ada di sini sebagai kita punya panduan. Okey, sebagai contoh saya menggunakan basic wall generic 8 inci ni. Okey, jadi daripada sini saya akan pergi pada edit type. Maksudnya daripada wall yang dah ada ni saya edit dia punya dia punya ciri-ciri spesifikasi wall tersebut ya. Okey, saya pergi pada edit type di sini. Okey, ini adalah type properties untuk wall yang telah Revit sediakan yang kita pilih tadi, generic 8 inci. Okey, tapi kita tidak akan terus mengubah di sini ya. Okey, permulaannya kita perlu duplicate dahulu. Maksudnya kita jangan kacau yang Revit punya. Okey, kita duplicate supaya dia macam satu kopi yang lain lah. Okey, kita klik pada duplicate. Okey, dan kita berikan nama yang mudah untuk kita ingat ya. Kita kena pasti wall kita. Sebagai contoh di sini saya meletakkan nama yang mudah untuk saya kenal ya. Okey, jadi saya menggunakan contoh di sini, saya lebih merujuk kepada spesifikasi yang biasa lah. Okey, sebagai contohnya di sini saya akan namakan dia sebagai 100 mm brick wall with plaster both sides. Okay, ini yang nama bagi wall saya supaya saya mudah untuk saya ingat lah. Okay, jadi saya tekan OK. Jadi di sini telah ditukar nama dia, type dia daripada yang generic 8 inci tadi kepada 100 mm brick wall with plaster both sides. Okay. Selepas saya sudah duplicate yang ni ya, kita sudah duplicate tadi. Sekarang barulah kita boleh edit dia punya structure wall kita tu tadi. Okay. Di bahagian bawah ini sebenarnya ada banyak perkara yang kita boleh ubah. Cuma untuk kali ini saya ubah yang basic sahaja. Okay, ini adalah structure, kita edit di sini ya. Kita edit dan kita akan dibawa ke menu yang seterusnya.
Okey, di sini kalau kita tengok tadi saya pilih 100 mm brick wall with plaster both sides. Maksudnya ada plaster, ada brick wall dan ada plaster semula. Okey, jadi itu yang saya jenis wall yang saya kehendaki. Okey, jadi di sini apa yang saya perlu buat ialah saya perlu ada 3 elemen material di sini. Okey, yang saya maksudkan ialah di bahagian structure yang ini perlu ada 3 Okey, jadi sekarang ni semua ada 1. Jadi saya tambah 2 lagi. Saya tekan insert. Okey, jadi sekarang sudah ada 3 3. Okey, core boundary ni adalah boundary dia punya sempadan untuk antara 2 material tersebut. Okey. Jadi sekarang ni saya kena susun dia. Okay. Satu ni naik ke atas, satu turun ke bawah. Yang ini saya naikkan dia ke atas. Saya tekan up sini. Okay. Dan yang ini saya turunkan dia ke bawah. Yang ini saya turunkan dia ke bawah, down. Okay. Jadi sekarang dia sudah berselang-seli lah. Di tengah ni adalah boundary dia. Okay. Jadi di sini apa yang saya kena ubah lagi Okey, untuk brick wall ini, structure dia adalah brick lah. Okay. Kita pakai butter tu, brick tu kita considerkan dia sebagai structure, dan plaster tu adalah finish dia punya kemasan dia. Jadi daripada yang atas dan bawah ni perlu ditukar kepada finish. Okay, jadi saya tekan sini dan kita pilih dia adalah finish Okay, ambil finish 1 ni. Di bawah pun sama. Okay, finish 1. Okay, jadi sekarang kita ada finish, ada structure dan ada finish. Okay, finish ni adalah untuk plaster, structure ni adalah untuk brick. Okay. Jadi selepas kita sudah buat yang ni, kita pergi pada yang berikutnya. Ini adalah material yang sesuai untuk finish kita adalah plaster dibuat daripada simen ataupun simen dengan pasir ataupun dengan konkrit lah. Kita boleh pilih yang mana yang sesuai. Okay, untuk structure kita kena pilih brick, dan untuk yang bawah plaster pun sama, kita akan guna simen lah. Okay, jadi untuk material ni saya akan ajarkan cara memilih saja. Kita belum sentuh bab macam mana nak ubah material tersebut Jadi kita pilih apa yang ada dalam review ni, kita pilih sahaja dahulu Okay, jadi untuk finish saya akan klik dan tekan butang yang ni, butang yang ni, untuk dia akan bawa kita kepada material browser. Jadi kita akan pilih jadi untuk ini saya akan pilih boleh tengok sini apa yang ada. Sebenarnya ada banyak lagi, cuma untuk kali ini saya cuma tunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan material yang sedia ada Okey, jadi untuk plaster ni dia tiada di sini. Jadi saya ambil mana-mana yang hampir-hampir sesuai. Okey, contohnya di sini saya pilih yang ini concrete cast in place grey yang ini saya klik di sini. Okey, bila kita klik di sini, di bahagian ini dia akan tunjukkan rupa bentuk material yang kita pilih tersebut. Okey, surface pattern ni maksudnya kalau kita tengok dari elevation ataupun daripada luar, inilah rupa dia. Okey, dia akan nampak seperti bintik-bintik pasir lah, sand dekat sini ini sebenarnya kita boleh ubah tapi untuk ini saya tak sentuh lagi cara mengubahnya. Okey, kalau kita potong kita buat section, kita akan nampak macam ni untuk material inilah. Okey, jadi untuk ini saya pilih saya ambil saja apa yang ada di sini, saya tekan OK. Okey, jadi dia sudah dimasukkan di sini. Okey, dan seterusnya untuk thickness untuk finish ni, thickness dia katakan saya letakkan 25 mm. Okey, maksudnya ketebalan untuk plaster tu adalah 25 Okey, untuk structure saya tukar material dia kepada brick.
Okey, dan kita cuba cari brick. Okey, sini ada brick. Saya ambil saja yang ini. Okey, inilah rupa brick. Okey, kalau tengok dari elevation dia akan nampak macam pattern macam ni, dan bila kita buat cross section kita akan nampak bentuk macam ni ya, bentuk diagonal up ni. Okey, dan saya cuma pilih okey saja. Okey. Dan ketebalannya thickness adalah 100 mm brick, tebal brick adalah 100. Okey, dan finish yang bawah ni adalah sama seperti yang di atas. Okey, dan saya tukarkan dia kepada material yang sama tadi. Okey, kita cari concrete cast in place grey ni. Okey. Okey. Jadi ini yang kita telah set. Okey. Okey, jadi sekarang ni di sini kalau kita tengok ni atas ni adalah exterior side dan di bawah ni adalah interior side. Maksudnya adalah yang berada di atas ini dia dikira sebagai berada di bahagian luar dinding. Bahagian yang bawah ini dikira sebagai di bahagian dalam dinding. Okay, tapi bila kita buat nanti kita boleh ubah kita boleh ubah pada bila-bila masa sahaja. Okay, jadi ini tidak memberikan implikasi yang besar. Lagi satu disebabkan oleh brick wall ni sebab dia plaster on both sides. Jadi kalau kita luar dalam pun dia akan memberi keputusan yang sama okey. Melainkan kalau dinding kita tu berbeza maksudnya di luar kita pakai facing brick, di dalam kita pakai plaster. Jadi yang itu mungkin kita kena beri perhatian yang lebih sedikit Okey, jadi bila kita sudah dapat yang ini, apa yang kita kena buat, kita boleh tengok boleh preview dahulu. Sini ada butang preview. Okey, dan okey, saya tertinggal yang ini Yang ini kita sepatutnya ditukar kepada 25 juga sebab kalau kita tengok pada sini ada kesilapan tadi, saya tertinggal di sini. Okey, ketebalan untuk plaster adalah 25 juga di bahagian satu lagi ni. Okey, jadi inilah dia brick wall with plaster on both side yang telah saya setkan Okey, jadi selepas kita sudah dapat yang ini, okey, kita boleh tekan okey okey, selepas kita tekan okey, dia akan kembali kepada menu yang ini, dan untuk yang ini pun kita tekan okey juga okey, sekarang kita akan mula melukis binaan ringkas untuk menunjukkan cara membina model untuk wall okey, sekarang pergi kepada architecture, kita akan ambil wall architectural di sini. Okey, dan pastikan yang ini adalah kita memilih wall yang telah kita cipta sebentar tadi. Okey, jadi di sini seperti biasa kita kena lihat di bahagian sini size wall kita. Okey, level ni kita akan melukis pada level 1. Yang penting di sini adalah height berapa ketinggian yang kita wall yang kita kendaki. Okey, di sini height dia kita akan pilih unconnected. Unconnected ni maksudnya kita boleh decide berapa ketinggian yang kita kendaki. Okey, sebagai contohnya saya nak di sini adalah setinggi 3300. Okey, dan yang lainnya adalah wall center line ni adalah dia akan merujuk kepada garisan tengah wall kita, dan chain ini adalah selepas kita kita klik di hujung wall tu, dia akan kekal ada lagi maksudnya kita terus boleh sambung melukis tanpa perlu wall center line ni adalah untuk sebagai rujukan kita
Okey. Okey, wall centerline ni adalah ketika kita melukis, dia akan Revit akan merujuk kepada garisan tengah, garisan tengah wall kita. Sebenarnya kita boleh set di mana yang sesuai lah di sini. Okay, tapi kebiasaannya untuk architecture ni dia akan merujuk kepada wall centerline. Okey, chain ni adalah kiranya kita check di sini. Ini bermaksud apabila kita klik untuk dari satu hujung wall ke hujung yang berikutnya, arahan wall tu masih lagi aktif, masih lagi aktif, dan kita terus boleh sambung saja melukis wall. Okey, jadi di sini saya akan tunjukkan cara untuk melukis. Sebagai contohnya, saya melukis wall, saya cuma klik di satu point. Okey, dan saya bawakan dia ke katakan saya 4000. Saya boleh type, saya boleh type di sini 4000, enter. Saya akan dapat di situ. Ini yang dimasukkan dengan chain, maksudnya arahan wall tu masih kekal ada walaupun kita telah satu wall telah siap, tapi arahan dia masih ada. Kalau kita uncheck chain ni, dia selepas siap satu wall dia akan hilang. Jadi di sini kita ada mengikut cara kita lah. Okay, macam mana yang lebih selesa kita bekerja. Okay. Dan katakan di sini pun saya akan pergi kepada 4000. Saya type 4000, tekan enter. Okay. Dan katakan di sebelah sini pun saya akan pergi kepada 4000 juga. 4000, enter. Okay. Dan okay, kalau saya nak hentikan arahan wall ni, saya cuma tekan escape saja. Dan ini adalah wall, wall yang dalam bentuk lurus lah. Jadi anda kata kita nak lukis wall yang dalam bentuk yang melengkung contohnya. Apa yang kita kena buat ialah daripada melengkung ni kita boleh tukarkan kepada kita pilih yang arc ni. Arc, sebagai contoh saya klik sini. Dan katakan wall tu berasal daripada formula di sini ke hujung sini, dan saya tarikkan dia dan saya klik. Jadi ini adalah kita tekan escape untuk untuk hentikan arahan wall. Dan inilah wall yang telah disiapkan. Jadi ini adalah wall yang menggunakan inilah bentuk wall kita yang berspesifikasikan 100 mm brick wall dan plaster di kedua-dua belah luar dan dalam. Jadi bagaimana untuk kita melihat rupa bentuk wall kita ni. Jadi saya akan menggunakan section box. Section box untuk menunjukkan. Section box ni kita zoom out, dia size dia besar sedikit. Jadi kita klik kat sini dan kita bawa dia berhampiran dengan model kita tadi. Dekatkan sedikit. Dan saya zoomkan semula. Saya zoom. Ini. Jadi sekarang ni apa yang perlu saya lakukan ialah saya rendahkan sedikit section box ni supaya nampak di dalam. Jadi sekarang ni kita nampak dia punya rupa di dalam dia. Kalau kita tengok di sini, ini adalah plaster bahagian luar, ada brick dan plaster di bahagian dalam. Jadi dia menepati spesifikasi yang kita kehendaki. Cara untuk sekiranya tidak dapat rupa bentuk macam ni, kita kena set dia punya view adalah di sini. Visual style dia. Yang ini kita akan ambil shaded. Kita ambil shaded dan di sini ambil fine. Ini jadi kita akan dapatlah bentuk yang macam ni. Sekarang ni saya akan tunjukkan cara bagaimana kita hendak membuat wall yang diperbuat daripada kaca, ataupun dalam bahasa arkitekturnya dia dikenali sebagai curtain wall.
Okey, jadi di sini katakan saya hendak tukar yang ini wall di bahagian ini sebab dalam bentuk daripada brick wall kepada material kaca kita tukar dia kepada curtain wall. Okey, kaedahnya mudah sahaja. Okey, kita klik kepada wall ini dan di sini pilihan properties ni, pilihan jenis-jenis wall ni kita boleh select curtain wall Okay, kita klik sini dan pergi ke bawah, kita akan nampak curtain wall Okay, jadi kita ambil di sini curtain wall. Okay, dan tunggu sebentar. Okay, dan inilah curtain kaca, dinding kita berubah menjadi kaca lah. Okay, ini adalah dinding kaca yang telah kita hasilkan sebentar tadi. Okay, jadi kebiasaannya dinding kaca yang berada di pasaran, di bangunan, kebiasaannya tidaklah dalam keadaan sekeping sebesar ini Okay, kebiasaannya mereka akan ada kerangka frame dan dinding kaca ini akan datang dalam bentuk segmen yang lebih kecil lah. Okay, jadi segmen-segmen ini kita boleh bentukkan di sini. Okay, dengan cara kita pergi kepada architecture. Di sini ada beberapa pilihan untuk curtain wall. Okay, jadi kita akan pergi kepada curtain grid, dan apabila kita letakkan cursor ni di sini, dia akan keluar garisan. Maksudnya adalah di mana grid tersebut berada. Okay, jadi kita boleh letakkan sahaja dahulu di sini. Okay, sebagai contohnya saya nak letak sebanyak tiga segmen di sini. Okay, dan secara melintang pun kita boleh buat Okay, sebagai contohnya kita letak 3 juga. Okay, kita gerakkan dan kita akan dapat Okay, dari segi jarak tu kita boleh decide kemudian Okay, cara nak ubah jarak dia ialah dengan kita klik di sini dan kita akan dapat dia punya dimension di sini. Kita cuma klik dan ubah dia punya jarak dia. Katakan ini adalah 1200. Okay, dan tekan enter, dia akan berubah Dan di sini juga sebagai contohnya jarak daripada dinding bata tadi saya nak 1200 juga. Okay, type 1200 dan tekan enter. Okay, dan kita akan dapat jarak frame yang kita kehendaki lah. Seperti juga di bahagian mendata ni, yang mendata ni pun kita boleh ubah dia punya dimension dia. Okay, sebagai contoh di sini 900, mungkin saya nak ubahkan dia kepada katakan 1200 juga. Okay, enter. Dan yang di bahagian bawah ni mungkin saya nak tukarkan dia kepada yang ini, yang bawah ni tukarkan dia kepada 900. Okay, contoh Okay. Jadi apa yang saya kena kita dapat di sini adalah seperti inilah. Okey, ini adalah maksudnya ini adalah sekeping kaca dan sekeping kaca dia. Yang mana total keseluruhannya adalah kita ada 9 keping kaca berbanding dengan di peringkat awal tadi kita cuma ada satu keping yang besar. Sekarang kita dari segi construction kita cost kalau kita nak buat satu keping yang besar tu sangat tinggi berbanding dengan kita buat yang kepingan-kepingan yang lebih kecil lah. Okay, sekarang katakan ada bahagian yang kita nak jadikan pintu Sebagai contoh, saya nak jadikan pintu di bahagian tengah ni. Jadi bila dia pintu, maksudnya grid ini kita tidak perlukan Jadi kalau kita nak keluar, kita nak delete grid yang ini, kita klik saja di garisan ni, kita klik, kita klik dan di sini akan keluar satu arahan baru iaitu add or remove segment. Kita klik sini, maksudnya kita boleh add ataupun kita boleh remove. Sekarang kita nak remove, kita klik dan saya akan klik di sini, maksudnya saya removekan bahagian ini.
Jadi sekarang ni saya sudah ada satu ruang yang cukup luas untuk saya letakkan pintu kaca di sini ya. Jadi selepas sudah siap yang ni, kita akan pergi kepada malien. Malien ni adalah kerangka untuk dinding kaca ini ya. Jadi saya klik malien. Dan malien ni kita boleh pilih jenis kerangka yang kita kehendaki. Di sini ada beberapa pilihan. Jadi saya akan ambil mana-mana sahaja kerangka yang sesuai. Contohnya saya memilih 2.5 inci kali 5 inci ni ya. Rectangular. Dan pergi ke sini dan cuma klik saja di garisan grid ni. Maka kita akan dapat dia punya kerangka lah. Jadi kita dah dapat ini dan di tepi, di atas dan juga di sebelah sini ya. Jadi ini adalah dinding kaca kita. Dinding kaca. Sekarang saya akan tunjukkan cara kita untuk meletakkan pintu kaca di bahagian ini ya. Jadi untuk pintu kaca ni kita perlu download dahulu pintu kaca yang ada dalam Revit ni. Jadi cara untuk download dia adalah kita pergi kepada insert. Kita pergi pada insert dan kita load family. Kita load family. Dan dia akan keluar library ya. Dia macam library di sini. Kita akan pilih matrix punya size ya, size matrix. Kita akan matrix dan pergi kepada kita cari door. Dan kita tengok sini ada door, curtain wall, double glass ya. Yang ini kita boleh pilih yang ni. Door yang jenis simple macam ni, saya akan ambil. Open. Dia akan download masuk ke dalam file kita ni. Jadi cara kita nak letakkan pintu kaca tadi ialah dengan cara kita klik kepada kita punya dinding kaca ni. Kita klik dan letakkan cursor kita di mana-mana sempadan sempadan door kita tu. Tekan tab tekan butang tab beberapa kali sehingga dia dapat detect kawasan kawasan door tu, baru kita klik mouse klik mouse, maksudnya kita akan dapat select bahagian tersebut lah. Dan pergi kepada sini bahagian properties ni dan di sini akan keluar curtain door kaca yang kita pilih sebentar tadi ya. Kita klik sini dan maka jadilah pintu kaca bagi bangunan kita ni ya. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian yang melengkung ya. Bahagian yang melengkung ni. Untuk bahagian yang melengkung ni, katakan kita juga nak tukarkan dia kepada curtain wall. Bahagian melengkung ni dia berbeza sedikit cara membuat curtain wall dia. Seperti tadi juga kita pilih dulu, kita select bahagian melengkung ni dan kita tukarkan wall dia kepada jenis curtain wall. Jadi kalau bahagian melengkung ni dia akan jadi sekeping juga. Sebab kebiasaannya dalam dalam industri pembinaan, kaca ni dia datang dalam bentuk flat bentuk rata. Jadi kalau kita nak yang bentuk bulat ni, kita kena tempah khas lah. Tapi kebiasaannya dia dalam bentuk dalam bentuk rata Tapi kalau kita nak buat dia bentuk melengkung juga, apa yang kita boleh buat ialah kita buat segmen untuk ini untuk ni, maksudnya dia akan jadi segmen yang kecil-kecil
yang dicantum membentuk separuh bulatan. Okay. Jadi seperti biasa tadi, kita pergi kepada architecture, kita pergi kepada curtain grid. Maksudnya kita buat grid dia. Okay. Jadi sebagai contoh sini, kalau dia dalam bentuk melengkung, dia akan guna angle, bentuk sudut. Jadi sekarang ni contohnya saya gunakan 20, jarak dia 20. Okay. Sudut dia adalah 20. Okay. Jadi saya gerakkan dia sedikit bagi dalam bentuk 20 ni, dan kita akan teruskan lah. Okay, teruskan sehingga kita memenuhi ke semua dapat membuat bentuk bulatan lah, separuh bulatan hingga selesai. Teruskan hingga selesai. Okay, jadi ini kita dapat yang bulatan lah. Okay, bulatan. Okay, sama juga seperti tadi, kalau kita nak buat nak buat yang mendatar, grid yang mendatar pun boleh. Okay, kita cuma inilah. Okay, boleh letak berapa jarak yang kita kehendaki, dan kita juga boleh letakkan margin. Okay, margin katakan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Okay, kita boleh reka mengikut reka bentuk kita sendiri Okay. Okay, dan maka inilah dia rupa wall kita kali ini kita belajar membuat membuat brick wall dan juga curtain wall. Jadi itu saja untuk tutorial kita untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video tutorial saya, dan semoga bertemu lagi pada tutorial yang akan datang, dan saya ucapkan selamat mencuba. Sekian, terima kasih.